صل وسلم على نور الأنوار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Para penonton sekalian yang saya kasihi, yang saya muliakan, mari sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat masa. Kita diberi peluang satu hari untuk kita isikan dengan pelbagai acara, dengan pelbagai macam perbuatan yang bermanfaat. Kita diberikan nikmat anggota badan yang masih berfungsi. Mata kita masih boleh melihat, telinga masih boleh mendengar, lisan yang masih boleh berzikir, tangan-tangan kita, kaki kita, macam-macam nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat usia, dengan nikmat masa, nikmat anggota ni, marilah sama-sama kita gunakan nikmat-nikmat ini untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita dekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan macam mana untuk kita, bagaimana cara dia untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulullah? Sudah tentu dengan ilmu. Kita perlu dengar ilmu-ilmu, perlu kita lagi baca dan faham macam-macam ilmu yang ada di luar sana. Jadi insya-Allah mari sama-sama kita isikan masa kita dengan pengajian yang diusahakan oleh asatizah seluruh Singapura. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, apabila tiba awal Muharram, awal Hijrah, asatizah kita, ustaz-ustaz dan ustazah akan kongsikan dengan kita kisah mengenai hijrah Rasulullah ataupun hijrah sahabat-sahabat. Apabila tiba waktu Isra' dan Mi'raj, asatizah akan sampaikan kepada kita pengisian mengenai kisah Isra' dan Mi'raj sempena nisfu Sya'ban, sempena bulan Ramadan, sempena hari raya Aidil Adha. Asatizah akan kongsikan dengan kita, ustaz-ustaz akan kongsikan dengan kita amalan-amalan yang boleh kita amalkan sempena hari-hari tersebut untuk kita mendapatkan kelebihan dan kebaikannya. Jadi, sekarang ini sempena circuit breaker, sempena perintah di mana kita dikawal pergerakan kita diperintah untuk duduk di rumah. Jadi saya pasti sekarang ini ramai di antara kita yang sedang berada di rumah, sedang bekerja dari rumah, work from home dan sebagainya. Jadi ada baiknya untuk kita mengetahui seorang yang paling sempurna sekali macam mana beliau isikan waktu beliau di rumah. Jadi siapakah garangan itu? Tidak lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dari surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik untuk kamu ikut. Jadi kalau kita sekarang berada di rumah, kadang-kadang kita tak tahu nak buat apa, kita rasa macam kehidupan kita dah terhenti, macam-macam aktiviti kita terhambat, terbantut, kita tak tahu nak buat apa. Jadi sebenarnya tidak. Macam-macam yang boleh kita lakukan di rumah. Dan contoh yang paling baik yang kita boleh ikut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehariannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diisikan dengan pelbagai macam acara, daripada ibadah, daripada ranah sosialnya, daripada bercengkerama dengan sanak saudara dan keluarga, macam-macam diisinya. Jadi kita mulakan daripada awal pagi, daripada solat subuh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila azan subuh, Rasulullah akan terus langkahkan kaki ke masjid. Tapi sekarang kita berada di rumah, jadi kita boleh solat di rumah secara berjemaah dengan keluarga. Jadi kita solat secara berjamaah dengan keluarga. Kemudian selepas solat kita boleh isilah dengan pembacaan Al-Quran, dengan berzikir dan sebagainya. Kerana apa? Sekarang kita dah bekerja dari rumah.
Jadi tak perlulah untuk kita ada yang mungkin tidur balik sementara tunggu waktu untuk siap dan sebagainya. Jadi sekarang kita boleh isikan masa itu dengan berzikir, dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan sebagainya sehinggalah waktu syuruk. Dan apabila tiba waktu syuruk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menunaikan dua rakaat solat sunat syuruk. Okey. Kemudian tiba waktu duha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan solat sunat duha 4 rakaat atau lebih. Jadi kita pun boleh ikut solat sunat duha, solat sunat syuruk dan solat sunat duha. Ini semua kita dah tahu kelebihan dan kebaikannya. Setelah solat sunat duha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan balik ke rumah daripada masjid. Jadi apa yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan buat setelah pulangnya ke rumah daripada masjid, baginda akan tolong dari segi pekerjaan-pekerjaan di rumah. Kerja-kerja rumah tu baginda akan tolong isterinya dari memerah susu kambing, dengan menyidai baju dan lain-lain lagi. Jadi kita kat rumah, sekiranya kalau kita ada lagi pekerjaan yang boleh kita lakukan seperti menyiapkan sarapan untuk anak-anak dan sebagainya, ataupun yang anak-anak menyiapkan sarapan untuk ibu bapanya, macam-macam kita boleh lakukan seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada waktu duha itu sampai ke waktu zuhur diisikan dengan membantu dari kerja-kerja rumah, dan juga sekiranya ada waktu lebih, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan, sekiranya ada keperluan yang lain-lainnya seperti menjahit baju dan sebagainya, pada waktu itulah baginda akan lakukannya. Kemudian apabila tiba waktu zuhur pada pertengahan hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan pergi ke masjid untuk bersiap sedia. Tapi kita mungkin pada saat-saat itu, sama kalau kita kat sini Singapura, kita tengah tunggu waktu lunch time, atau mungkin sekarang tengah waktu lunch time tu. Jadi kita boleh isi dengan macam-macam acara lagi. Contohnya Rasulullah pada waktu itu, Rasulullah akan berjumpa dengan sahabat-sahabat, bertemu ramah, bersenda gurau kalau tak ada masalah, ataupun kalau ada masalah Rasulullah akan carikan solution. Perselisihan faham akan dicarikan solusinya. Jadi kita pun boleh macam gitu juga. Kita tak semestinya kita tunggu, kita kena tunggu masalah datang baru kita cari solutionnya. Kita mungkin boleh tanyakan kepada kawan-kawan kita, sanak saudara kita, mungkin ada di antara mereka yang terjejas dengan circuit breaker ini. Mungkin pekerjaan mereka terhambat, mungkin dari segi pendapatan mereka terganggu dan sebagainya. Kita boleh hulurkan bantuan kepada mereka. Jadi macam saya cakap tadi, aktiviti harian Rasulullah SAW bukan sahaja di masjid, bukan sahaja ibadah, bukan sahaja di rumah, bukan sahaja bersama keluarga. Jadi bersama dengan masyarakat, sanak saudara, sahabat-sahabat yang lain. Jadi menjangkau segala ranah kehidupan, menjangkau ranah sosial, menjangkau ranah spiritual dan sebagainya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tempat yang terbaik sekali untuk kita pelajari macam mana kita bergaul dengan orang luar. Sama ada yang tua atau yang muda, sama ada yang kaya atau yang miskin, sama ada yang muslim ataupun yang non muslim. Jadi dengan semua lapisan masyarakat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bermuamalah dengan mereka secara lembut. Jadi kita kembali lagi dengan kehidupan seharian Rasulullah. Apabila tiba waktu asar, sama juga solat dan sebagainya, kemudian diisikan dengan berzikir. Kemudian waktu maghrib dan isyak juga disolat dan isikan dengan zikir. Dan kemudian setelah isyak, Nabi Muhammad SAW akan duduk dengan isteri-isterinya dan ada dinner sama-sama, family dinner sama-sama dengan isteri-isterinya. Dan kemudian akan berbual sedikit. Kemudian Rasulullah selepas isyak akan kurangkan perbualannya, kerana apa? Nak tidur awal, dan kemudian akan bangun malam untuk solat malam. Jadi kita pun sama, kita dah diberikan nikmat masa yang lebih sekarang ini. Kalau pada hari-hari biasa, kita perlukan masa selepas solat subuh, kita perlukan masa untuk siap. Kemudian kita perlukan masa untuk pergi ke kerja. Mungkin ada sebahagian mungkin makan masa 15 minit untuk waktu
masa perjalanan tu pergi ke kerja, ke tempat kerja dari rumah makan masa 15 minit. Ada di antara kita yang memerlukan setengah jam, ada di antara kita yang memerlukan lebih kurang 1 jam. Tapi sekarang ini dah tidak ada lagi. 1 jam ini dah Allah dah berikan kita 1 jam ini yang lebih, yang pergi dan pulangnya. Jadi mungkin sampai 2 jam waktu lebih ini untuk kita sama-sama isikan dengan macam-macam acara yang bermanfaat untuk kita, sama ada berehat dengan keluarga. Kalau sebagai ketua keluarga mungkin kalau dengarlah kisah-kisahnya, cerita-ceritanya, aduan dari anak-anaknya, isterinya dan sebagainya. Dan sebagai anak pun sama, tak semestinya ayah sahaja yang perlu dengarkan. Mungkin anak-anak pun perlu dengarkan aduannya daripada seorang ayah atau seorang ibu dan sebagainya. Jadi inilah pentingnya kita nak tahu macam mana Rasulullah muamalah, macam mana kita nak tahu macam mana Rasulullah isikan waktunya. Kita perlu baca, kita perlu mempelajari sirah. Ada kelebihannya daripada kita mempelajari ilmu sirah ini. Yang pertama, kita dapat tahu cara kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita dapat pelbagai manfaat. Kerana apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini macam-macam yang diajarkan, daripada kata-kata dan daripada perilaku baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apabila kita baca sirah, kita dekatkan diri kita kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Bila kita baca sirah, kita dapat lembutkan hati kita. Kita dapat tahu cara makan Rasulullah, kita dapat tahu cara berguraunya Rasulullah, kita dapat tahu cara Rasulullah berkata-kata dengan isteri, dengan anak, dengan orang tua dan sebagainya. Akan melembutkan hati kita, dan setelah itu akan dekatkan diri kita ini dengan Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa kesyukuran, nikmat kesyukuran atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan juga semoga Allah mengurniakan kita kesabaran atas segala ujian yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah tetapkan keimanan yang ada dalam dada kita, mengukuhkan lagi ketakwaan kita, memberkati segala nikmat yang dicurahkan kepada kita, memberkati ilmu yang dihadiahkan kepada kita agar menjadi ilmu yang membawa kita lebih dekat kepada Allah dan Rasulullah, dan menjadi ilmu yang membentengi kita daripada perkara-perkara yang haram. Dan semoga Allah terus memelihara kita dengan pimpinan taufik dan hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa untuk like dan share video ini supaya saudara kita dapat juga meraih manfaatnya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.